Ana bila khair. Baik, sebelum memulakan kelas seperti biasa, saya memulakan kelas bersama dengan semua. Okey, anak-anak Sampah sini semua Yang kelabu. Assalamualaikum Alim. Saya lambat tadi. okey, tutup mikrofon perkiraan kita. Satu, Alim, tadi saya makan tadi lambat. okey, dua. Siapa yang tak tutup lagi sampai 3, Mualim keluarkan dia daripada kelas. Tutup cepat. Okey, terima kasih. Amiruddin, Akil tutup. Baik, terima kasih semua. Jadi bila kamu nak menjawab soalan, kalau Mualim tanya soalan, barulah kamu buka semula mikrofon tu dan tutup semula. Okey? Baik, yang kedua. Nasruddin tutup. Okey, yang kedua, Mualim nak minta kalau semasa kelas Mualim sedang berjalan, Mualim tak benarkan sesiapa untuk bermain chat. Okey, tak benarkan bermain chat. Okey. Sekejap Okey. Baik, jadi pada malam ini kita akan sambung kelas sains kita. Malam ini kita akan buat sedikit ulang kaji untuk topik-topik yang kamu dah belajar dalam mata pelajaran sains. Okey. Jadi tolong buka buku sains masing-masing, buku teks sains. Buka buku teks masing-masing. Okey, baik. Kita mulakan ulang kaji kita. Alim tak ada. Apa? Kita mulakan ulang kaji kita pada malam ini dengan membuka muka surat 2. Buka muka surat 2. Buku apa? Teks sains. Ya, teks sains. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baik, dalam topik kemahiran saintifik. Baik, kita kena lihat dalam topik kemahiran saintifik ni ada beberapa perkara penting. Okey. Sekejap Okey. Kemahiran saintifik. Okey. Apa maksudnya? Maksud kemahiran saintifik ni kemahiran yang kita gunakan dalam proses sains. Okey. Baik, apa kemahiran dia? Yang pertama, memerhati. Tengok muka surat 2 tu, memerhati. Apa itu memerhati? Dalam memerhati ni ada berapa Ada 5. Okey. 5 perkara yang kita boleh buatkan dalam memerhati ni. Yang pertama, kita melihat. Kita lihat pakai apa? Pakai mata. Okey, melihat menggunakan mata. Okey. Yang kedua, kita apa? Menghidu. Menghidu menggunakan hidung. Okey. Bau makanan, menghidu menggunakan hidung. Baik. Yang ketiga, kita boleh merasa. Kita nak rasa. Siapa main tulis-tulis conteng tu? Okey. Merasa menggunakan apa? Mulut. Okey. Baik, yang keempat. Kemahiran memerhati menggunakan menyentuh. Menggunakan apa? Menyentuh. Menggunakan tangan. Okey. Jadi mata, sekejap, satu lagi. Dan yang kelima, mendengar. Okey. Mendengar. Baik. Jadi kelima-lima proses memerhati ini sebenarnya dia menggunakan apa? Menggunakan apa yang ada dekat diri kamu saja. Ni daripada muka semua ni sampai tangan ni. Okey. Menggunakan mata, melihat. Menggunakan hidung, menghidu, bau. Okey. Menggunakan mulut, merasa makanan. Menggunakan tangan ni, menyentuh. Okey. Menggunakan telinga, mendengar. Okey. Jadi ada 5. Ada berapa? Ada 5. Ingat, mata, hidung, telinga, mulut, tangan. Okey? Baik. Seterusnya. Okey, apa sekejap, malah lupa.
Memerhati tu maksudnya macam mana? Kamu lihat, kamu tengok, kamu perhatikan apa yang berlaku dalam proses sains. Contohnya kan, kamu tanam pokok. Okey. Kamu lihat. Lihat pakai apa? Mata. Okey, kamu lihat dulu. Hari pertama pokok kamu tu kecil. Hari ke-10 pokok tu makin besar. Okey, jadi kamu melihat menggunakan mata. Okey. Baik. Contoh lain, menyentuh. Menyentuh. Okey, menyentuh. Okey, menyentuh pakai tangan. Apa yang kamu sentuh? Kamu sentuh contohnya haiwan. Okey, haiwan yang berbulu dengan haiwan yang tak ada bulu. Sekejap Okey. Haiwan yang berbulu dengan haiwan yang tidak berbulu. Jadi haiwan tu kamu sentuh menggunakan tangan. Kamu nak tengok haiwan mana yang ada bulu, haiwan mana yang tak ada bulu. Okey? Itu contoh memerhati. Okey? Baik. Yang kedua, kemahiran saintifik yang kedua adalah mengelas. Mengelas. Apa maksud mengelas? Maksudnya kamu asing-asingkan. Contohnya muallim ada 10 jenis haiwan. Okey. Muallim tanya kamu, haiwan mana yang berkepak, haiwan mana yang tak ada kepak. Okey, contoh muallim ada tengok muka surat 7 tu. Tengok muka surat 7. Ada itik, kambing, penguin, harimau, helang, tenuk. Okey. Lepas tu muallim suruh kamu kelaskan haiwan mana yang berkepak, yang ada kepak, haiwan mana yang tak ada kepak. Okey, jadi kamu kena kelaskanlah. Contohnya itik, penguin, helang ada kepak. Kambing tak ada kepak. Jadi kambing tu dalam kelas ataupun kumpulan yang tak ada kepak. Okey, itu maksudnya mengelas. Okey. Kemahiran saintifik yang seterusnya, menggunakan nombor. Menggunakan nombor dan mengukur. Okey. Gunakan nombor dan mengukur. Contohnya apa? Tadi macam contoh maknanya bagi pokok tadi tu kan. Okey. Pokok tadi maknanya cakap hari pertama ketinggian pokok tu pendek ni. Hari ke-10 ketinggian pokok tu dah tinggi ni. Jadi kamu kena ukur guna apa? Pembaris. Kan? Mula-mula dia tinggi ni. Kan? Ukur. Okey, 2 cm. Hari ke-10 dia tinggi ni. Okey, ukur 10 cm. Dia makin tinggi. Itu adalah mengukur dan menggunakan nombor. Kamu gunakan nombor tak? Ya, gunakan nombor. Okey. Seterusnya, kemahiran saintifik yang seterusnya, berkomunikasi. Berkomunikasi tu maksudnya apa? Kamu kena komunikasi, bercakap. Bercakap. Contohnya kan, okay, kelas 2 Ali dan kelas darjah 2 semuanya. 2 Ali dan juga 2 Osman. Okay. Muallim nak kelaskan kamu. Siapa yang lelaki, siapa yang perempuan? Bukan silap. Muallim nak kelaskan kamu contohnya siapa yang suka makan nasi ayam, siapa yang suka makan nasi lemak. Jadi muallim nak tahu tu, muallim kena tanya kamu. Contohnya muallim tanya, Aziz suka makan nasi ayam ke nasi lemak? Izzah suka makan nasi ayam ke nasi lemak? Nasi ayam. Okey. Jadi muallim kena bercakap, berkomunikasi dengan kamu untuk mendapatkan maklumat. Faham? Kalau muallim tak bercakap dengan kamu, muallim boleh dapat tak maklumat siapa yang suka nasi ayam, siapa yang suka nasi lemak? Dapat ke? Tak dapat lah kan? Itu maksudnya berkomunikasi. Bagus. Baik. Seterusnya, selain daripada kemahiran saintifik, kita ada kemahiran manipulatif. Okey? Kemahiran manipulatif. Apa tu kemahiran manipulatif? Kemahiran manipulatif ni dia pakai dia kemahiran menggunakan dan mengendalikan peralatan. Ya Nas, kenapa Nas? Nak pergi tandas. Ya pergi, silakan. Okey, kemahiran menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul ketika menjalankan penyiasatan sains. Okey. Kalau kamu nak buat uji kaji ataupun kajian sains, kamu kena guna peralatan. Okey, tengok muka surat 12 tu. Okey. Muka surat 12. Kamu kena guna tabung uji,
kamu kena pakai apa lagi? Bika. Okey, semua tu adalah kita panggil peralatan sains. Jadi itu kita panggil kemahiran manipulatif. Kamu buat benda tu. Kamu basuh dulu, kamu letak air dalam bika. Okey, lepas tu kamu apa? Basuh semula tabung uji. Okey, itu kemahiran manipulatif. Kamu buat benda tu. Okey? Baik, dah habis kemahiran saintifik. Okey. Tengok muka surat 17, buku teks muka surat 17, peraturan bilik sains. Okey. Peraturan bilik sains ni muallim nak kamu ingat. Okey, kamu kena ingat, kamu kena hafal kemahiran bilik, peraturan bilik sains ni. Contohnya, apa peraturan yang pertama? Tengok muka surat 18. Buang sisa pepejal ke dalam bakul sampah dan sisa cecair ke dalam sinki. Itu peraturan dalam bilik sains. Dekat sekolah kita tak ada bilik sains. Okey, tapi dekat sekolah lain dia ada makmal. Tapi nanti kalau kita ada makmal ataupun kita ada bilik sains, ini peraturan yang kita kena buat. Okey? Jadi kamu kena tahu. Buang sisa pepejal ke dalam bakul sampah, sisa cecair buang dalam sinki. Okey. Bersihkan semua alat dan radas selepas digunakan dan simpan ke tempat asalnya semula. Radas tu maksudnya apa? Radas tu maksudnya peralatan sains itulah. Bika, tabung uji, silinder, semua-semua tu itu adalah peralatan sains atau kita panggil radas. Okey? Baik. Dan semuanya lah ada 1, 2, 3. Ada 3 peraturan bilik sains ni. Kamu kena ingat. Yang ni muallim tak boleh tolong lah. Yang ni kamu kena ingat sendiri. Kena hafal. Okey? Baik. Lepas tu, muallim minta maaf muallim kena laju sikit sebab nak ulang kaji ni. Okey. Lepas tu, kita ada tajuk unit 3, manusia. Muka surat 24. Okey. Surat 24 Okey. Manusia membiak dengan cara macam mana? Melahirkan. Kamu punya adik kan? Mak kamu melahirkan adik kamu. Ataupun mak kamu melahirkan anak. Melahirkan kamu. Okey? Jadi manusia membiak. Membiak tu maksudnya apa? Makin besar, makin besar, makin besar. Makin banyak, makin banyak, makin banyak kan? Okey? Jadi itu namanya membiak. Macam mana manusia membiak? Dengan cara melahirkan. Kena melahirkan dulu. Okey? Baik. Saya membesar. Tengok membesar. Macam mana proses pembesaran manusia? Mula-mula bayi. Kecil. Lepas tu jadi kanak-kanak. Kamu ni kanak-kanak lah. Lepas tu jadi remaja. Kan? Dah sekolah besar macam abang kakak semua tu panggil remaja. Lepas tu jadi dewasa. Dewasa macam muallim lah. Kan? Dah besar. Macam mak ayah kamu dah besar, panggil dewasa. Jadi, proses pembesaran manusia bermula daripada bayi, pergi kepada kanak-kanak, macam kamu kanak-kanak, pergi kepada remaja, besar sikit, pergi kepada paling besar, kita panggil dewasa. Jadi, kamu kena tengoklah. Okey? Baik, sepanjang proses pembesaran manusia ini, okey, ni. Okey. 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 Proses pembesaran manusia. Okey, proses pembesaran manusia tadi muallim cakap mula-mula sekali. Okey, mula-mula sekali tadi bayi. Okey, lepas tu apa? Lepas bayi apa? Kanak-kanak. Okey, kamu kanak-kanak. Okey, lepas kanak-kanak apa? Remaja. Remaja dulu. Remaja macam abang kamu tu, abang kakak tu remaja. Okey, lepas remaja apa? Dewasa. Okey, jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 proses pembesaran manusia. Baik. Perubahan. Okay. Apa perubahan yang berlaku pada manusia, pada kita ni? Okay. Yang pertama, perubahan saiz. Okay. Betul tak perubahan saiz ni? Kamu tengok.
kamu ada adik kan? Okey. Ataupun kamu tengok kamu dengan mak ataupun ayah kamu. Kamu saiz kamu kecil, betul? Saiz mak ayah kamu besar. Ataupun muallim lah, muallim lebih besar daripada kamu. Itu saiz yang berbeza. Maksudnya bila kamu dah besar nanti, bila kamu dah jadi remaja, kamu dah jadi dewasa, kamu akan makin besar. Okey? Baik. Yang kedua, perubahan ketinggian. Kamu makin tinggi. Sebelum ni kamu tinggi ni je. Bila dah besar nanti, tinggi ni lagi. Dah sama tinggi dengan muallim, kan contohnya. Okey. Apa proses perubahan lagi? Berat. Okey. Kamu sekarang ni berat kamu berapa kilo kan? 16 kilo contohnya. Muallim, ada orang main tulis-tulis. Siapa main tulis tu? Amiruddin dengan Amin tadi. Okey. Berat kamu sekarang 16 kilogram. Bila kamu dah umur 20 lebih tahun nanti macam muallim ni, kan? Berat kamu mungkin 50 lebih kilogram, 60 lebih kilogram, 70 lebih kilogram. Itu maksudnya kamu semakin berat. Kamu tengok contohnya ibu ataupun ayah. Ibu kamu melahirkan baby kan, kamu punya adik kan baby tu. Baby tu ringan ke berat? Ringan je kan? Boleh dokong macam tu je kan? Tapi boleh tak ibu kamu dokong macam ni? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab kamu dah makin berat, kamu dah makin besar, kamu dah makin tinggi. Okey? Jadi itu perubahan manusia. Okey. Baik. Lepas tu kita tengok tentang pewarisan. Okey. Okey. Pewarisan. Okey, apa tu pewarisan? Pewarisan tu maksudnya macam mana mak ayah cakap Okey, mak ayah kamu, kamu akan mewarisi apa yang ada pada mak ataupun ayah kamu. Contoh okey, maknanya kita bagi contoh Okey, contohnya kan. Okey, contohnya contohnya ada seorang budak ni nama dia Ali. Okey. Ali ni kulit dia ni putih sangat. Okey. Kenapa dia putih? Sebab mak dan juga ayah Ali tadi tu putih. Jadi Ali pun putih. Itu maksud pewarisan. Okey, maksudnya Ali tadi mewarisi kulit putih mak ataupun ayah dia. Okey. Contoh yang kedua. Okey, tengok kening muallim ni. Kening muallim ni kan. Kening muallim ni contohnya cantik lah kan. Cantik macam ni je kening muallim, cantik. Okey, kenapa kening muallim ni boleh cantik macam ni? Muallim tak ada buat apa-apa pun. Mungkin ayah ataupun ibu muallim kening pun macam ni juga. Okey. Contoh yang kedua, mata. Ni mata kan? Mata kan? Okey. Ada orang mata dia sepet ni macam ni. Tapi ada orang mata dia bulat. Okey. Jadi mungkin ayah ataupun ibu, itu nama dia bertuah. Ayah dan ibu dia mata dia sepet juga. Siapa yang mata dia bulat, mungkin ayah ataupun ibu dia mata dia bulat juga. Okey. Itu contoh. Itu maksud pewarisan. Okey. Kamu Anak bertuah tu, anak bertuah. apa Naufal? Anak nakal. Anak nakal. Anak nakal tu bukan mewarisi, okey. Astagfirullahalazim. Nakal tu bukan diwarisi ya. Ada ke orang punya mata petak? Rasmi. Rambut. Dah dengar? Bercakap. Rambut. Siapa menconteng? Saya tak. Dah, jangan bercakap. Okey, baik. Jadi pewarisan ni tadi dia akan mewarisi ciri-ciri ibu atau ayah. Dia akan mewarisi ciri-ciri ibu atau ayah. Dari segi apa?
dari segi kulit, dari segi mata, dari segi jenis rambut dan sebagainya. Okey. Jadi inilah yang akan diwarisi oleh anak-anak. Okey, baik. Dah habis topik haiwan. Jadi haiwan dah topik manusia. Dah habis topik manusia. Maklim boleh ke jadi orang jadi haiwan pula? Boleh, Maklim tersilap sebut. Okey, Nopal ni kan main Okey, jadi dalam topik manusia ni kamu kena ingat ni. Manusia membiak. Maklim pakai yang ni sekejap. Okey, kena ingat yang ni. Manusia membiak dengan cara melahirkan. Proses pembesaran manusia dia mula dengan apa? Dia mula dengan bayi dulu. Lepas tu dia jadi kanak-kanak. Lepas tu dia jadi remaja. Lepas tu dia jadi dewasa. Besar sekali. Perubahan. Apa yang berubah kepada manusia tadi? Yang pertama. Saiz dia makin besar. Yang kedua. Kemudian. Berat. Okey, lepas tu Pak Lim dah sebut tentang pewarisan. Mewariskan tadi tu. Apa yang diwariskan oleh kamu? Dia adalah ciri dan juga Kulit. Ibu apa yang diwariskan? Kulit. Mata. Jenis rambut dan sebagainya. Okey. Baik. Dah habis topik manusia. Okey. Topik haiwan pula. Siapa cantik? Muka surat 36. Okey. Bukan saya. Dah. Jangan bercakap. Siapa suruh bercakap ni? Okey. Topik haiwan. Okey. Haiwan membiak. Buka surat berapa? Muka surat 36. Okey, tutup balik Dina. Okey, haiwan membiak, dia ada dua cara dia membiak. Okey. Naufal. Bertelur dengan melahirkan anak. Okey. Haiwan membiak ada dua cara. Yang pertama dia membiak dengan cara bertelur. Yang kedua dia membiak dengan cara apa? Melahirkan. Melahirkan macam manusia tadi kan? Melahirkan. Okey. Jadi haiwan membiak dengan cara bertelur dan juga melahirkan. Baik. Apa haiwan yang membiak dengan cara bertelur? Apa contoh haiwan yang membiak dengan cara bertelur? Contohnya? Beranak. Ayam. Ayam muka surat. Ayam. Buaya. Lagi? Ayam. Ayam. Harimau. Buaya. Harimau. Bertelur. Ikan. Okey. Baik, sekarang ni apa contoh haiwan yang melahirkan? Kangaroo. Kucing. Maklim muka surat berapa? Anak. Maklim muka surat berapa? Kambing. Okey. Baik, dah. Motor. Lembu. Okey, dah. Terima kasih semua. Dah cukup. Okey. Baik. Jadi kamu kena tahu haiwan apa yang bertelur, haiwan apa yang melahirkan. Okey. Baik. Dalam bertelur ni, dalam haiwan yang bertelur ni kan, yang ni. Okey, dalam haiwan yang bertelur ni. Okey. Kita boleh pecahkan lagi jadi dua. Okey. Satu, haiwan yang bertelur banyak. Haiwan bertelur
bertelur banyak. Satu lagi haiwan yang bertelur sedikit. Bertelur sedikit. Okay. Ada haiwan dia bertelur banyak. Ada haiwan dia bertelur sedikit. Ini apa benda ni? Apa contoh haiwan yang bertelur banyak? Tambi. Ikan. Kucing. Masuk Kucing. Katak. Okey. Masuk Contoh haiwan yang bertelur Saya sedikit. mau kasih apa? Apa contoh haiwan yang bertelur sedikit? Bertelur. Bertelur satu biji. Ayam kasih apa? Okay, apa lagi contoh haiwan yang bertelur sedikit? Penguin. Malim. Ya. Beruang. Tadi yang tempat banyak tu kucing. Yang tempat banyak tu kucing. Ya. Okey. Melahirkan pula. Melahirkan pun sama. Ada haiwan yang melahirkan banyak, ada haiwan yang melahirkan Malim. Gajah. Malim. Garu. Garu. Malim mau kasih apa? Malim. Malim. Tadi ada orang cakap kan kambing. Okey, ada haiwan yang melahirkan banyak, ada haiwan yang melahirkan sikit. Apa contoh haiwan yang melahirkan banyak? Arnab. Apa? Kucing. Arnab. Malim mau kasih apa? Apa contoh haiwan yang melahirkan sedikit? Gajah. Malim. Kangaroo. Malim mau kasih berapa? Kangaroo. Malim. Tenggiling. Tenggiling. Malim. Tenggiling. Malim nak minum air Malim. Okey. Malim saya pun nak minum air Malim. Saya mau kasih berapa? Ibu, cuba tengok. Okey. Kalau nak bercakap keluar, ni nak mengajar ni. Okey, baik. Jadi kamu kena tahu haiwan-haiwan ni mana yang bertelur, mana yang melahirkan. Lepas tu kamu juga kena tahu mana yang bertelur banyak, mana yang bertelur sikit. Mana yang melahirkan banyak, mana yang melahirkan sedikit. Okey. Lepas tu kamu juga kena tahu muka surat 45, tengok surat 45. Kitaran hidup haiwan. Contohnya haiwan bertelur tadi tu dia mula dengan apa? Contohnya katak tadi kan. Katak dia bertelur kan. Okey, katak dia bermula dengan telur. Lepas dah jadi telur, daripada dia bertelur, dia akan jadi berudu. Kecil dia berudu ni. Lepas jadi berudu jadi anak katak. Lepas jadi anak katak barulah jadi katak dewasa. Okey, itu adalah contoh kita hidup haiwan. Kamu kena tahulah kitaran hidup haiwan ni. Okey. Tu yang ringkas yang Mak Alim boleh ingatkan kamu. Okey. Yang selebih-lebihnya tu kamu kena baca sendiri. Okey. Unit 5 yang ni tumbuh-tumbuhan pun jangan lupa baca ya. Tumbuh-tumbuhan pun masuk perisa juga. Okey. Jadi sekejap Mak Alim nak ni. Okey, baik. Okey. Jadi Muallim dah nak habis ke? Siap, belum lagi. Muallim ambil kehadiran dulu. Muallim, 8.50 habis ke? Sekejap. Muallim ambil kehadiran dulu. Ya. Kena ambil kehadiran dulu. Okey, baik. Jadi untuk peperiksaan dengar ni, tolong bagi perhatian. Okey. Untuk peperiksaan, Muallim nak kamu baca semula buku teks kamu ni. Okey. Unit 1, ni tengok depan ni. Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4,
dan unit 5. Unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, unit 5. Baca semua ni. Muka surat. Kamu tengoklah sini muka surat apa Okey. Banyaknya. Kemahiran saintifik sampai topik tumbuh-tumbuhan. Semua tu masuk dalam peperiksaan. Okey. Banyaknya. Okey. Apa yang Muallim ajar, dengar. Apa yang Muallim ajar tadi, Muallim ulang kaji tadi, ingatkan kamu semula tadi, kamu kena ingat. Okey. Kamu kena ingat. Okey. Jangan tak ingat. Kalau tak ingat, baca sekali lagi. Ni esok cuti Sabtu Ahad kan? Baca banyak kali. Okey. Jangan tak baca. Kalau siapa Sampai yang tak baca, pingsan. tak boleh jawab peperiksaan. Baca buku teks ni banyak-banyak kali. Okey. Sampai pingsan kena baca. Faham Kena semua? baca sampai pingsan. Faham. Semua boleh baca. Ma'alai Syazwan. Semua Terima kasih Ma'alai Syazwan. Malim. Oh Malim. Nak baca sampai pingsan ke? Baca. Baca sampai pingsan. Belum lagi. Belajar. Malim tak ada kerja rumah ke? Okey. Baik. Jadi itu sahaja untuk malam ini. Okey. Malim, Kita buat ulang baca kaji. sampai pingsan ke apa? Selamat berjaya semua. Malim tak ada kerja rumah ke? Okey, semoga kamu semua berjaya buat ulang kaji. Jangan lupa doa. Okey. Baik, itu sahaja untuk malam ini. Kita baca doa selepas belajar. Bismillah. Okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Alim. Terima kasih Muallim. Sama-sama.